بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insya-Allah hari ini kita sambung. Pada sesi yang lalu kita dah membahaskan tentang wastiqbalul qiblah, iaitu di antara syarat sah salat ialah seseorang itu dia menghadap ke arah zat Kaabah. Dia menghadap ke arah bahagian Kaabah. Maka jika seseorang dia solat lari daripada Kaabah, maka sesungguhnya solatnya itu tidak sah. Maka hendaklah seseorang itu dia praktis apa yang telah kita syarahkan pada sesi yang lalu daripada masalah qiblah. Baik, hari ini kata pengarang wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardhiyatiha, dan kata pengarang di antara syarat sah solat ialah masuknya waktu. Iaitu hendaklah seseorang apabila dia hendak melakukan solat, ialah dia wajib mengetahui masuknya waktu solat. Sebagaimana yang telah kita bahaskan pada 3 session yang lalu tentang bagaimana kita menentukan masuknya waktu solat. Dan tidak memadai kita menentukan waktu solat itu dengan cara dhanni. Dhanni itu maksudnya kita sangka-sangka tanpa ijtihad. Apa makna yang kita sangka dengan ijtihad? Iaitu ijtihad yang mana ijtihad itu adalah ijtihad yang mu'tabar, yang diiktibar ijtihadnya. Baik, kita jelaskan. Pertama, kaedah masuk waktu solat jelas, yang telah kita jelaskan pada sesi yang lalu, iaitu kita melihat kalau waktu subuhnya iaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau tentang waktu zuhur dan waktu asar, kita melihat bayang-bayang. Kita letakkan satu pancang kayu, maka kita melihat bayangnya. Kalau waktu maghrib, kita melihat tenggelam seluruh matahari. Dan kalau waktu isyak, kita melihat jika telah hilang mega merah di kaki langit di arah tenggelamnya matahari. Maka itu adalah kaedah penentuan waktu solat yang mana dia muraqabah. Kaedah tu kita panggil sebagai muraqabah. Pemerhatian, maknanya dia memang memerhatikan tanda-tanda yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi kita, yang padanya kita tahu tentang masuknya waktu solat. Okay. Yang kedua ialah dengan cara ijtihadi. Dengan cara ijtihadi. Apa maksud dia? Iaitu dia tidak muraqabah. Okey, dia tidak muraqabah. Tetapi dia ada wirid contohnya. Okey, ada wirid. Sebagai contoh, kalaulah dia solat maghrib, kemudian dia ada wirid. Kita dah ajar dah sebelum ni bahawasanya solat maghrib di sisi mazhab Syafi'i, waktunya itu terlalu singkat. Mungkin dalam 15 minit, 20 minit dah habis dah waktu maghrib. Kalau kat Malaysia ni, takwimnya kita berlandaskan kepada mazhab Hanafi. Hilang mega putih. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, hilang mega merah. Masing-masing boleh praktis nanti kat rumah. Dia boleh tengok, okay, mega merah hilang tu berapa minit. Kelazimannya mega merah tu hilang 15 ke 20 minit daripada masuknya waktu maghrib. Contohnya kalau kita sekarang masuk maghrib awal, setengah tempat 6.55 dah masuk maghrib, setengah tempat 7.1 minit, 7.2 minit masuk maghrib. Dia boleh tengok dalam 7.20, 7.25 macam tu, dah hilang dah mega merah. Yang tinggal hanyalah mega putih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hilang mega merah dah masuk waktu isyak. Kita andaikan mega merah itu 20 minit. Kemudian kita ada satu wirid. Kita dah biasa muraqabah, kita dah biasa lihat mega merah tu memang 20 minit macam tu hilang. Lalu kita ada satu wirid. Wirid ni maknanya kebiasaan dia. Kebiasaan dia daripada amal ibadah yang sunat seperti zikir, bacaan Al-Quran contohnya, dan seumpama dengannya.
okey, yang dia lazimkan. Contohnya habis daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia baca wirid-wirid dia, termasuklah zikir dan seumpama dengannya. Dan pada diri dia, dia dah tahu dah. Biasanya kalau habis wirid tu, masuk waktu Isyak. Kalau kita ikut Hanafi, lamalah sikit. Biasanya gap antara Maghrib Isyak tu lebih kurang 1 jam, lebih sikit. Kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mungkin dalam 20 minit. Contoh dia ada wirid yang 20 minit. Dia baca semua wirid, Allahumma antas salam, minkas salam, sehinggalah dia habis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dia buat tahlil pula 100 kali contohnya. Ngam-ngam 20 minit atau 21 minit, dia tahu bahawasanya memang biasanya dia habis wirid masuk waktu Isyak. Biasa habis wirid dia masuk waktu Isyak. Maka dia tidak lagi memerlukan kepada muraqabah. Memadai jika dia buat wirid, kemudian habis wirid dia bangun, kemudian dia terus solat Isyak. Itu contoh bagi perbahasan menentukan waktu solat dengan cara ijtihadi. Contohnya dia ada wirid yang sekian dan sekian. Maka sah solat dia. Maka sah solat dia. Okay, itu yang kedua. Ijtihadi yang pertama, yang jenis masuk waktu solat yang kedua. Yang ketiga, kita tak kata tak boleh langsung pakai takwim. Takwim, kalender. Boleh seseorang dia nak gunakan takwim, namun takwim tersebut kalau ikut para ulama, mestilah takwim itu dibuat oleh orang yang alim dalam bidang muraqabah, tanda-tanda masuknya waktu solat. Dan dia buat muraqabah tu bertahun-tahun lamanya. Dia bukan buat takwim sebulan 2, tak, dia buat takwim tu makan tahun, 10 tahun, 12 tahun contohnya. Dia buat takwim dan kemudiannya boleh rely dengan takwim tersebut. Tidak ada masalah. Tetapi lebih baik jika kita guna takwim ni, kita ambil ihtiyat, jalan selamat, iaitu dengan cara kita berhati-hati. Kerana ini masalah solat, bukan senang. Masalah solat adalah masalah yang berat. Jadi kalau kita nak buat takwim, kalau kita nak berpandukan takwim, kita pun kena set jam kita mengikut jam yang ditetapkan. Macam kita dah ajar sebelum ni, contohnya kita guna waktu sirim contohnya, supaya jam kita tu tak lari ke belakang atau ke hadapan, agar kita tahu tentang masuk waktunya solat tu dengan tepat berdasarkan kepada jam yang telah kita selaraskan. Okey. Itu adalah ijtihadi yang kedua. Ini adalah sah solatnya. Namun begitu, sekiranya seseorang itu, sebagaimana yang telah kita syarahkan dalam bab puasa, kita dah syarahkan dalam bab puasa sebelum ni. Jika dia solat dalam keadaan dia hanya sangka dah masuk waktu solat. Dia sangka dah masuk waktu solat tanpa dia muraqabah. Dan tanpa dia ada wirid, dan tanpa dia bergantung kepada takwim yang dibuat oleh orang yang thiqah. Dia sekadar sangka dah masuk waktu solat. Walaupun sangkaannya itu berbetulan, tepat dengan masuknya waktu solat, kata fuqaha, tetap tidak sah solatnya. Contohnya dia sangka dah masuk waktu solat, kemudian dia solat. Dia tak buat ijtihad dengan cara yang kita sebut, dan dia tak buat muraqabah dengan cara yang kita sebut. Berbetulan sahaja. Contoh dia dah sangka masuk waktu solat. Sebagai contoh kita dah bagi tahu sebelum ni, masalah solat subuh dalam
Malaysia ni tahun 2018-2019 ada kajian yang mana waktu subuh itu sebenarnya terawal, bukan subuh tu terawal. Dalam kalender tu bubuh terawal 8 minit, 9 minit macam tu. Terawal, maknanya sepatutnya subuh masuk pukul 6, tapi dalam takwim dia bubuh 5.52 contoh. Maka 5.52 dah azan. Andaikan seorang itu dia solat waktu tersebut, dia tak muraqabah fajar sodik, dia tak ada buat wirid, contohnya dia memang wirid, dia dah tahu, dia dah muraqabah pukul 3 pagi, dia memang bangun tahajud, kemudian dia ada buat wirid-wirid solat dan sebagainya, memang ngam-ngam habis wirid, biasanya masuk waktu subuh, dia tak ada wirid tu. Yang dia tahu, dia bangun, kemudian dia sangka dah masuk waktu subuh kerana berpandukan takwim yang digeneratekan. Kita sebut tadi takwim daripada orang alim yang fiqh. Tapi kalau takwim yang generate, computer generated contohnya, boleh jadi berbeza. Tadi jam saya kalau tengok pada takwim 7:01 minit masuk maghrib. Tapi di surau di Putrajaya tadi saya mengajar, saya tengok jam solat dia, jam takwim dia tunjuk 7:02 minit. Jadi mana satu? Itu yang kita memerlukan kepada yang telah kita sebutkan ni tadi. Maka andaikan seorang tu solat subuh dalam keadaan dia menyangka bahawasanya solat subuhnya itu telah masuk waktu, tanpa ada ijtihadnya yang diiktibar dan tanpa dia muraqabah, makanya solat subuhnya itu dikira tidak sah. Memang kita nampak macam berat perkara ni, tapi itulah yang disebut oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Ini kitab ringkas, tapi kalau kita nak buka kitab fuqaha, dia lebih tebal lah, seperti kitab Imam Nawawi dan seumpama dengannya. Baik. Kemudian katanya pengarang rahimahullah, dan tidak meyakini salah satu dan kemudiannya wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui kefarduan solat tersebut, iaitu bila seseorang dia buat suatu solat yang fardu, hendaklah dia itu mengetahui tentang kefarduan solat tu. Maksudnya dia tahu bahawasanya solat yang dia solat tu adalah solat fardu. Solat zuhur. Sebab tu ulama kita letak dalam talaffuz niyah, melafazkan niat tu usalli fardha, supaya kita jelas pada diri kita yang aku solat ni adalah solat fardu. Memang dalam niat kita kena sebut fardu, solat fardu. Tapi maksudnya bila kita lafaz, kita jelas bahawasanya apa yang kita solat sekarang ni adalah solat fardu, bukan solat sunat. Kalau seseorang itu, contohnya kata ulama, jika dia masuk Islam, dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dan dia belum belajar lagi tentang solat. Dan dia buat solat, contohnya dia buat solat zuhur, dan dia sangka solat zuhur yang dia solat tu adalah solat sunat, maka tidak sah solat fardu zuhur dia. Kerana dia sangka solat zuhur itu adalah solat sunat. Maka tak sah. Dan dia tak tahu pun tentang perkara itu sehingga dia belajar, maka solatnya tadi tidak sah. Tetapi kata ulama, jika ia mengatakan bahawa solat zuhur itu adalah sunat, dalam keadaan dia tahu solat zuhur itu adalah wajib, ini hukum lain. Yang tadi dia tak tahu. Dia tak tahu benda tu maklum minaddin bil darurah. Benda ni dia maklum minaddin bil darurah, iaitu diketahui dalam agama secara daruri. Sama ada ulama ataupun orang awam, mereka tahu bahawasanya solat zuhur itu adalah fardu. Dia bukan duduk jauh daripada orang Islam. Dia bukan duduk jauh daripada para ulama, bahkan sekelilingnya orang melakukan solat dan orang tahu. Dia bukan benda yang kita kata benda yang very spesifik dalam agama kita, bukan.
Tapi dia adalah benda yang diketahui dalam agama secara daruri. Yakni kalau kita tanya ulama tahu solat zuhur adalah wajib, adalah fardu. Dan jika kita tanya kepada orang awam pun, orang awam tahu bahawasanya solat zuhur adalah wajib. Maka tidak ada alasan untuk dia bergurau tentang perkara tersebut. Kalau dia memang dah tahu solat zuhur itu wajib, kemudian dia katakan solat zuhur itu adalah sunat, atau dia meyakini solat zuhur itu adalah sunat sedangkan dia tahu solat zuhur itu adalah wajib, maka di sini wal'iyadzubillah jatuh kufur. Kerana apa? Kerana di antara perkara yang menjadikan seseorang itu jatuh kufur ialah apabila dia mengatakan yang wajib itu adalah sunat. Kerana dia dalam satu bab dia mempermainkan hukum Allah. Yang kalau dia bergurau, kalau dia serius, maknanya dia telah mengingkari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh seorang dia menyangka atau berkata yang wajib itu sunat atau yang sunat itu wajib. Dan seumpama dengannya daripada hukum hakam. Maka di sini kita kena beza. Jika seorang tu dia baru memeluk agama Islam, dia baru memeluk agama Islam, semalam baru memeluk agama Islam, mungkin dia tak tahu, maka ini dikecualikan. Tetapi setelah dia tahu solat zuhur itu wajib dan dia masih meyakini solat zuhur itu sunat, dan baru jatuh kufur. Kalau dia belum tahu at a first time, dia belum tahu solat zuhur itu wajib, lalu dia sangka solat zuhur itu sunat, atau sebelum ni dia sangka puasa bulan Ramadan itu sunat, dia tak tahu. Kerana dia baru meluk agama Islam semalam, hari ini dah 1 Ramadan. Semalam dia meluk agama Islam, hari ini 1 Ramadan. Dia pun tengok orang Islam puasa, dia pun baru masuk Islam dan dia puasa, tapi dia meyakini puasa itu sunat je. Tidak dihukumkan kufur pada dia kerana dia baru memeluk agama Islam. Tapi kalau dia tahu puasa bulan Ramadan tu wajib dan dia meyakini puasa Ramadan itu sunat, itu hukum yang lain. Jadi kita kena tengok case by case. Dia bukan hukum secara kulli, secara keseluruhannya. Dia case by case. Maka tak boleh diingkari akan perkara tersebut. Atau boleh jadi ada case di suatu tempat, dikisahkan oleh guru saya, ada satu tempat ni jauh daripada umat Islam. Mereka ni satu kampung Islam. Satu kampung, satu kawasan tu Islam. Tetapi mereka ni jauh daripada umat Islam. Contoh kalau kita ambil sekarang kat Bosnia. Bosnia suatu ketika dahulu, ketika tahun 90-an, siapa yang tahulah apabila Bosnia kita panggil apa? Ethnic cleansing kan. Puak-puak Serbs. Mereka nak buat ethnic cleansing terhadap Bosnia Herzegovina tu. Maka Bosnia diketahui mereka Muslim. Boleh jadi seperti itu. Kerana Bosnia ni duduknya di kawasan barat. Bosnia ni dia kategori barat lah, Europe. Tetapi komunitinya Muslim. Jadi ada satu tempat seperti Bosnia itu yang mana kawasan tersebut mereka hanya buat solat fardu 4 waktu sahaja. Mereka tak solat subuh kerana mereka tak pernah tahu bahawasanya solat subuh tu wajib. Kerana tok nenek mereka dulu jarang solat subuh. Tok nenek mereka tahu solat subuh wajib, tetapi jarang solat subuh. Kerana kita tak berada di tempat mereka, wallahu alam, mungkin disebabkan musim-musim yang berlaku di sana, atau mungkin kerana matahari. Kalau di Malaysia ni, kita alhamdulillah kita khatulistiwa. Maka matahari dengan malam dengan siang tu tak jauh beza timing dia. Tapi ada setengah tempat malamnya pendek, siangnya panjang. Okey. Jadi boleh jadi disebabkan itu, maka mereka meninggalkan subuh. Wallahu alam. Tetapi akhirnya bawa kepada cucu cicit, mereka tak tahu solat subuh tu adalah wajib. Mereka tak tahu solat subuh tu adalah wajib. Dan mereka tak tahu pun tentang solat subuh. Dia tak kata solat subuh tu sunat. Dia tak tahu pun tentang kewujudan solat subuh.
Sehinggalah ada satu jemaah ziarah kawasan tersebut dan mereka buat solat subuh. Mereka tanya pada orang kampung, nak solat subuh di mana? Masjid di mana nak solat subuh? Bila pagi tu mereka solat subuh. Dan orang kawasan tu tak tahu bahawasanya solat subuh ni wajib. Lalu mereka diajar. Maka orang demikian tidak dihukumkan kufur kerana mereka tidak tahu akibat daripada certain situation, certain condition yang dimaafkan, yang ma'zur dalam syarak. Jadi keadaan tersebut tidak menjadikan mereka kufur, tetapi hendaklah dipelajari. Maknanya mereka yang tahu tentang mereka ni kena belajar, kena ajar perkara tersebut. Maka itu adalah al-ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Dan tidak meyakini salah satu daripada kefarduan, iaitu rukun, daripada rukun-rukun solat itu adalah sunat. Okay, sebab tu kita kecil-kecil kita belajar rukun solat ada 13. Setengah ulama kata 14, setengah ulama kata 17 rukun solat. Wajib untuk orang yang solat, dia tidak meyakini salah satu daripada rukun solat itu adalah sunat. Seperti dia meyakini baca surah Fatihah itu adalah sunat. Seperti dia meyakini takbiratul ihram itu adalah sunat. Maka tidak sah solatnya. Okay, sama juga macam kes tadi. Okay, kalau dia tak tahu, okay, tentang perkara tersebut, okay, yakni dia tak tahu tentang kefarduan baca Fatihah dalam solat. Dia tak tahu contoh. Okay, dia tak tahu tentang kefarduan tumakninah contohnya. Memang dia tak tahu. Kemudian dia solat. Okay, dan dia sangka bahawasanya tumakninah tu sunat je atau baca Fatihah tu sunat je. Dengan kejahilan. Okay, dengan kejahilan. Maka solatnya tak sah. Okay, solatnya tidak sah. Tetapi jika dia tahu, baca Fatihah tu wajib, atau tumakninah tu wajib, atau rukuk tu wajib, dan seumpama dengannya, tetapi dia meyakini apa yang fardu itu, dia dah tahu benda tu fardu. Kemudian dia meyakini yang fardu itu adalah sunat. Yang ni sama juga. Okay. Sama juga hukum macam seperti yang kita jelaskan tadi. Seperti dia meyakini rukuk. Contohnya rukuk dalam solat adalah sunat. Sedangkan dia tahu bahawasanya rukuk adalah wajib. Lalu dia mengingkari perkara tersebut. Dan hukum dia lain. Hukum dia boleh jatuh kufur. Sebab apa? Sebab dia tahu dah wajib. Tapi dia bantah kewajipan tu, dia kata sunat je. Lalu dia solat tak rukuk contohnya. Ini bahaya. Okay, berbanding dengan orang yang jahil. Kalau orang yang jahil tadi, yang jahil belum tahu. Jahil kat sini maknanya belum tahu, ataupun dia belum tahu tapi ada kejahilan yang dimaafkan, ada kejahilan tak dimaafkan. Dia baru memeluk agama Islam contohnya, atau seperti kes yang telah kita sebutkan tadi. Adapun dalam masalah ni, kata ulama, jika seseorang itu dia yakin dalam seluruh perbuatan solat kita ni ada yang fardu, ada yang sunat. Tetapi dia tidak menentukan pun mana yang fardu, mana yang sunat. Dia tahu dalam solat ni aku buat ada yang fardu, ada yang sunat. Kemudian dia solat, dan solatnya itu menurut tata caranya yang betul, maka solatnya sah. Kerana dia tidak meyakini pun fardu dalam solat itu adalah sunat. Dia hanya tahu, okey, ada yang fardu, ada yang sunat dalam solat. Tapi dia tidak menentukan mana fardu, mana sunat. Dia hanya meyakini sebahagian daripada solat ni ada yang fardu, sebahagian daripada solat ni adalah sunat. Okey. Jadi di sini hendaklah dia faham tentang masalah ini. Kata pengarang, wajtinabul mubtilat, dan hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat.
Yang ni kita akan bahas panjang perkara-perkara yang membatalkan solat. Apakah dia? Tak silap saya kitab ni dia tak bahas secara ada. Ni kat sini. Dia terbalik ni 33 35 30 34 ni kat sini. InsyaAllah kita akan bicara tentang mubtilat as-salat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik. Hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat, seperti bercakap dengan sengaja, atau makan atau minum dengan sengaja, yang membatalkan solatnya. Dan yang terakhir, syarat sah solat ialah menutup aurat. Yang ni panjang perbahasannya. Saya harap semua boleh ikut, di mana dia nak terangkan praktikal dia. Saya nak share satu video. Saya memang dah buat video. So saya sharekan video, kita sama-sama dengar. Jadi saya juga mengajar, tapi dalam bentuk video. Kita di zaman teknologi kan. Jadi dengan pelajar pun kita buat juga dengan cara video. Sekejap saya sharekan videonya, sama-sama kita tengok dan bagi tumpuan. Baik, soalan tomak ninah. Tomak ninah ni ialah pada setiap rukun. Okey, tomak ninah ni adalah pada setiap rukun. Ini adalah rukun-rukun solat. Kita tak masuk lagi, tapi kita akan masuk nanti. Okey, tapi saya jelaskan kerana dah ditanya. Tomak ninah ni ialah pada setiap rukun, mestilah kita berdiam segala anggota kita sekira-kira dengan kadar subhanallah. Contoh, dia daripada habis baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Kemudian dia rukuk. Allahu Akbar. Bila dia rukuk, Allahu Akbar. Dia tak nak baca subhanallah wa bihamdi, dia tak nak baca. Okey, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak nak baca. Dia tak nak baca. Dia hanya sekadar Allahu Akbar. Okey. Dia punya rukuk ni berapa lama dia kena diam? Kadar subhanallah. Dia tak nak baca apa-apa, dia dalam hati dia Allahu Akbar, dia baca subhanallah dalam hati dia. Kalau nak baca dengan mulut lagi baik. Kalau tak nak baca pun tidak berdosa. Dia rukuk subhanallah dalam hati dia. Habis, maknanya itulah kadar tumakninah dia. Dia tak boleh Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tak cukup kadar subhanallah, maka batal solat dia. Tapi kalau dia Allahu Akbar, kadar subhanallah, kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal pun kena tumakninah dengan kadar subhanallah, Allahu Akbar. Kalau tak jadi solat ayam patuk lah. Itu yang Nabi kata mencuri dalam solat tu. Dalam hadis Nabi kata mencuri dalam solat. Kerana dia tak buat tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak ada tumakninah, batal solat. Okey, pada setiap rukun fi'li kena ada tumakninahnya. Baik, saya sharekan kejap video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar tak video ni? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dengar Ustaz, dengar jelas. Sayyidina wa maulana Okey. Muhammadin tahal amin. 20 minit juga video ni. Wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan terangkan mengenai apakah dia aurat lelaki dan aurat wanita di dalam solat, iaitu berdasarkan kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i.
Okey, jadi kita tengok aurat lelaki dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga aurat wanita di dalam mazhab Syafi'i, iaitu di dalam solat. Kita perbincangan kita adalah di dalam solat. Jadi aurat yang pertama ialah aurat lelaki. Okey. Aurat lelaki, apakah dia aurat lelaki di dalam solat? Iaitu apa yang berada di antara pusat dan lutut. Okey. Ini adalah aurat lelaki dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi, faham di sini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Bughyatul Tullab, menyebut bahawasanya pusat dan lutut bukan aurat. Yang aurat adalah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Okay, nanti kita akan jelaskan lagi. Yang kedua ialah aurat wanita. Okay, ini di dalam solat juga. Okay. Apakah dia aurat wanita di dalam solat? Iaitu seluruh badannya. Kecuali, disebut oleh para ulama, kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Jadi jelas di sini bahawasanya mazhab Syafi'i, aurat lelaki di dalam solat ialah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Dan yang kedua, aurat wanita ialah seluruh badannya kecuali muka dan juga tapak tangan. Okey. Itu adalah generalnya, kefahamannya ialah generalnya. Okey, kemudian bagaimanakah cara untuk kita menutup aurat? Iaitu hendaklah disebut oleh para ulama Syafi'iyah, hendaklah aurat itu, aurat itu ditutup pada semua arah. Okey. Kecuali dari arah bawah. Dari arah bawah. Apa maknanya? Okey, dari arah bawah ni, bila para imam di dalam mazhab Syafi'i ataupun para ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut dalam kitab mereka, mereka akan menyebut la min al-asfal. Al-asfal. Okey, la min al-asfal. Iaitu bukan daripada arah bawah. Okey, apa kefahaman mengenai dari arah bawah ni? Iaitu kefahamannya ialah dari, yakni tidak boleh dilihat semua aurat ni. Semua aurat ni maknanya aurat itu ditutup pada semua arah kecuali dari arah bawah, iaitu dari arah bawah paras aurat. Dari bawah paras aurat. Okey, nanti kita akan bagi contoh. Kita tekankan sekali lagi, la min al-asfal ni ialah dari bawah paras aurat. Bawah paras aurat. Bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Okey. Kita tengok aurat bagi lelaki. Baik, kita buat satu lukisan.
supaya jelas. Carefully developed over 3 decades by a University of Tokyo professor to be worn even by children. Presbyopia glasses require no prescription and can be worn from 100 degrees. Kita andaikan ini adalah seorang lelaki. Okey. Seorang lelaki dengan badannya. Okey. Okey, dan juga kakinya. Okey. Saya lukis tak cantik ni, tapi untuk for the purpose of kefahaman Okey. Ini tangan dia. Okey. Kita dah menyebut dah tadi bahawasanya aurat lelaki ialah apa yang berada di antara pusat dan lutut. Ini pusat kita kata. Okey. Dan di sini adalah lutut. Okey, baik. Ini adalah pusat. Ini adalah lutut. Kita tulis kat sini supaya jelas. Pusat. Ini lutut. Inilah. Okey, ni lutut. Ini lutut. Ini pusat. Okey. Manakah aurat lelaki di dalam solat? Sebagaimana kita sebut tadi, apa yang wajib ditutup di dalam solat ialah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Maka kita buat satu garisan supaya kita faham benda ni. Okey. Ini garisannya. Okey. Okey. Ini dipanggil sebagai paras aurat. Okey, paras aurat. Ini dipanggil sebagai paras aurat. Okey. Jadi apa yang wajib kita tutup ialah apa yang menutup dari semua arah kecuali dari arah bawah. Maksudnya apa? Contoh kita katakan lelaki ni, okey, dia pakai kain pelekat. Okey, hendaklah dia pakai kain pelekat supaya tidak boleh dilihat auratnya dari arah atas. Okey, dari arah atas. Dari arah sini. Kiri, dari arah kanan. Okey. Dan juga dari arah belakang, dari arah belakang. Dan juga dari arah hadapan. Okey. Ini adalah apa yang dia wajib tutup daripada sekeliling. Kalau Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya disebut sekeliling. Maksudnya sekeliling sini. Andaikan kita kata bahawasanya dia pakai kain pelekat di sini. Okey, dia pakai kain pelekat, dia dah tutup bahagian ni. Dia tutup bahagian ni. Dan kain pelekatnya sampai sini. Okey, kita lukis. Kita andaikan kain pelekat dia pakai sampai sini. Ni kain pelekat bukannya skirt Okey. Dia pakai kain pelekat. Okey. Ni kain pelekat. Maka dia pakai di atas pusat kain pelekat dia. Pakai di atas pusat. Bila dia pakai di atas pusat, maka auratnya tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat juga dari arah ni. Okey, atas, belakang, kiri, kanan dan juga hadapan. Tidak dilihat dari arah ni. Tetapi, dengan andaian jika ada orang baring kat sini. Baring sini. Kita kata dia baring lah. Okey. Dia boleh melihat dari sini. Ni arah apa? Asfal. Ni arah asfal. Okey, arah bawah. Jika dilihat dari arah bawah, dan arah bawah ini ialah bawah paras aurat. Mana aurat lelaki? Apa yang berada di antara pusat dan lutut. Kain pelekat ni, dia dah lebih daripada lutut dah pun. Dilihat dari sini, dia nampak dalam ni. Dia nampak aurat dalam ni. Adakah batal solat lelaki ni? Tak batal. Sebab apa? Sebab dia lihat dari bawah paras aurat. Jika kain pelekat ni tadi, contoh, kain pelekat ni tadi,
dia pakai sebahagian lelaki yang perutnya buncit contohnya, jadi dia pakaikan pelikat di sini. Okey, dia pakaikan pelikat di sini. Maka perutnya terbojol dekat sini. Okey, perutnya terbojol. Okey. Dan ini aurat. Okey, ini aurat. Jadi kita tunjuk. Ini adalah aurat. Ini adalah aurat. Dia pakai di bawah pusat. Sehingga sini. Jika orang ni melihat dari arah bawah dengan andaian ya. Jika orang ni melihat dari arah bawah, dia nampak perutnya sini. Perut yang di bawah pusat. Iaitu di paras aurat. Ini aurat ni. Aurat ni. Ini aurat. Dia nampak dari arah bawah. Baju lelaki ni pakai baju Melayu. Contohnya baju Melayu yang longgar. Maka baju Melayu tu, kalau kita tengok daripada bawah, bawah baju Melayu tu contohnya. Bawah baju Melayu contohnya. Okay. Dia akan nampak. Contohnya ni ada baju Melayu. Dia ada baju Melayu. Okay. Baju Melayu sampai sini. Tekan. Okay. Jadi dari bawah baju Melayu ni dia nampak sini. Walaupun dah ditutup. Tapi dia nampak daripada paras bawah. Dan paras bawah ni, dia bukan di bawah had aurat ni. Bukan di bawah paras aurat. Tetapi dilihat dari bawah yang mana aurat ini tidak ditutup. Tidak ditutup. Dan baju Melayu dia di sini. Kalau baju Melayu, contoh dia pakai jubah sampai sini. Tak ada masalah. Tapi masalahnya dia pakai baju Melayu dan di dalam baju Melayu yang longgar ni, kain pelekatnya berada di paras bawah ni. Maka nampak sini. Jika nampak dari sini, nampak sini dengan andaian, maka batal dia punya solat. Jadi kena faham paras aurat. Paras aurat yang telah kita sebutkan tadi, ni paras aurat. Ni paras aurat dia, ni paras aurat dia. Kita dah sebut dah tadi paras aurat. Jadi apa sahaja yang dilihat? Apa sahaja yang dilihat daripada semua arah ni, jika dilihat bukan daripada bawah paras aurat. Contohnya dia lihat daripada sini. Dilihat daripada sini, nampak sini. Ini dalam aurat. Ini masih lagi di dalam aurat. Dalam paras aurat. Bukan di luar paras aurat. Di dalam paras aurat. Maka batal solat dia. Batal solat dia. Dan even Syekh Daud Al-Fatani menyebut kalau pakai baju longgar kat sini, kena kancing kat sini bagi ketat. Supaya apa? Supaya kalau dia pakai kain bawah pusat contohnya, jubah, kain bawah pusat, pakai jubah, tapi memungkinkan dilihat dari arah atas. Mungkin dilihat dari arah atas kat sini. Dalam ni, waktu dia sujud ke, ataupun waktu dia rukuk, nampak apa yang berada di sini. Dengan andaian je, nampak apa berada di sini. Juga kata Syekh Daud Al-Fatani, batal solat dia. Batal solat dia. Sebab kena tutup daripada arah ni, atas, bawah, kiri, kanan, atas, depan, kiri, kanan dan juga belakang. Dan dari bawah ialah dari bawah paras aurat, bukannya di atas paras aurat, di bawah paras aurat seperti yang telah kita terangkan tadi. Okey, kita pergi pada aurat perempuan. Yang jadi permasalahan jika telekung itu adalah 2 pieces. Telekung itu adalah 2 pieces. Jika telekung 2 pieces, kita katakan wanita tadi auratnya seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kita andaikan ini adalah telekung. Ini andaian je, saya lukis tak cantik. Okey, andaian je, ini adalah telekung. Okey, dan ini telekung. 2 pieces lah. Okey. Ini muka wanita tu. Okey. Adakah sah jika sebegini? Okey, dia begini. Kalau di dalam telekung ni, kita andaikan ni badan dia lah. Okey, ni badan dia di dalam. Ni badan dia. Tangan dia. Dah tutup dah kat dalam ni. Okey. Kalau di dalam ni, dia dah pakai yang menutup semua badan dia. Maksudnya dalam ni dia pakai mini tudung. Contohnya dia pakai mini tudung di dalam telekung. Mini tudung ni dia masuk pula dalam baju inner dia.
Okey, baju ni sampai lengan panjang yang bertutup sehinggalah ke tangan dia. Sehingga tangan, apa yang nampak daripada jika seseorang melihat dari bawah, sebagaimana kita sebutkan tadi, dari bawah. Ini adalah bawah kain telekung yang tudung ni. Jika dilihat dari sini, maka di sini dah tutup dah. Dah tutup semua angle kecuali tapak tangan dia. Tapak tangan sini dan termasuklah juga belakang tangan. Termasuk juga belakang tangan. Maka pada saat ni jika dah tutup semua, sini dia dah pakai baju semua, maka sah. Jika dia pakai two piece. Cuma masalahnya ialah bila seseorang yang dia dalam ni dia pakai t-shirt, kita guna marker warna lain lah. Okey, dia pakai t-shirt sampai sini contohnya. Okey, pakai t-shirt sampai sini, maka sini adalah aurat. Sini adalah aurat. Okey. Dan dalam ni dia tak pakai anak tudung contohnya. Okey, dia biarkan rambut dia. Dia biar rambut dia. Ni dalam telekung ni, dalam kain telekung yang first piece punya. Dia biar rambut dia. Jika seseorang melihat dari sini, dari arah ni, orang melihat, nampak aurat dia. Nampak aurat ni. Nampak aurat ni. Okey, ni aurat. Nampak. Apa berlaku? Batal solat dia. Batal solat dia. Kerana apa? Kerana aurat itu dilihat pada paras aurat. Ini paras aurat. Sebab apa paras aurat? Sebab wanita ini auratnya adalah seluruh badannya. Seluruh badan wanita ni adalah aurat. Kecuali muka dan tapak tangan dan juga termasuk belakang tangan. Maka seluruh ni adalah aurat. Kalau dia pakai two piece, sebagaimana kita sebutkan tadi, dalamnya bertutup, semua elok, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma problem dia ialah jika dalam ni dia pakai pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna, memungkinkan seseorang melihat dari arah ni. Sedangkan arah ni adalah masih lagi di dalam paras aurat. Masih lagi di dalam paras aurat. Jadi problem dekat sini kerana dia auratnya dilihat masih lagi di dalam paras aurat. Jadi solution dia macam mana? Solution dia macam kita sebut, kalau nak pakai two piece, kena pakai tutup aurat. Kalau dia pakai seperti ni telekungnya. Okey, ini telekung. Okey, ini telekung dia. Ini muka dia. Badan dia. Andaian je lah Okey, ini badan dia. Tangan dia. Okey. Ini tangan dia. Kemudian ini kakinya. Bagi wanita. Okey, ini telekung one piece. Okey, ini telekung one piece. Kemudian dia dengan andaian dia dilihat dari bawah. Ini juga disebut oleh kitab Sabil Al-Muhtadin. Okey, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Betulkan saya kalau silap. Dan juga Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Bughiyatul Tullab, dan juga disebut oleh pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, bahawasanya asfal yang kita sebut tadi, asfal, iaitu adalah asfalul aurah. Asfalul aurah, yakni asfal ath-thawb. Asfal ath-thawb iaitu bawah baju, yang mana baju itu telah menutup paras auratnya daripada arah atas, arah kiri, arah kanan, arah belakang dan juga arah hadapan. Dah ditutup. Kecuali dari bawah. Ni ada dalam kitab disebut la min asfal. Yakni la min asfal ni adalah la min asfalil aurah. Okey. Jadi andaikan jika dia solat atas lantai cermin contohnya, lantai cermin ataupun lantai papan yang ada lubang-lubang, ada orang melihat ada orang melihat dari mana? Orang melihat daripada bawah ni. Orang melihat dari bawah ni. Dari bawah ni. Ini lantai. Okay, orang lihat dari bawah ni. Nampak aurat dia. Dia pakai telekung one piece ni.
Dalam ni dia pakai t-shirt je contohnya. Dalam pakai t-shirt biasa. Dalam ni ada rambut dan sebagainya. Kemudian dalam ni juga dia pakai seluar pendek contohnya, wanita tu, ataupun skirt. Tapi luarnya dah ditutup dengan telekung one piece. Maka dilihat dari arah bawah. Arah bawah. Bawah mana? Bawah paras aurat. Kerana aurat wanita tadi kita dah sebut adalah seluruh badan. Jami'u badaniha, seluruh badannya, la min asfalil aurah. Ataupun dalam ibarat kitab juga sebut la minal asfal. Asfal kat situ kata ulama, asfal al-aurah. Maka tidak dilihat dari sini paras aurat. Dia tidak dilihat, maknanya dia dilihat dari sini auratnya. Iaitu di bawah paras aurat. Di bawah paras aurat, kerana ini adalah paras aurat wanita, seluruh badan dia. Seluruh badan dia adalah aurat dia. Maka dilihat dari bawah. Maka jika dilihat dari bawah, tak batal. Bawah mana? Bawah paras aurat. Bawah mana? Bawah paras aurat. Jadi kalau telekung tupis, macam yang kita sebut tadi, telekung tupis ni tadi, yang dilihat dari bawah ni, ini bawah mana? Ini bawah pakaian. Ini bawah pakaian, ni pakaian ni. Ni bawah pakaian, tudung ni, ni one piece. Ini one piece. Itu yang dipanggil two pieces punya telekung. Bahasa Indonesia dia panggil mukena. Ini dilihat dari paras aurat ni, paras aurat ni. Kerana wanita seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi jika dilihat di sini, maka dilihat pada paras aurat. Dilihat pada paras aurat, maka batal solat. Kalau dia dilihat dari sini, dilihat di bawah paras aurat, maka tidak batal solat dia. Itulah penerangannya secara ringkas. Jadi ini diterangkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'iyah. Dan jika seseorang mengambilnya dengan talaqi, ilmu ini diambil dengan talaqi, maka insya-Allah taala dia akan faham perkara ni. Mungkin sahaja seorang dia berkata, ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar bukan bermakna perkara tersebut tidak ada. Bahkan para ulama telah menyebut seperti yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan juga kitab-kitab yang lain. Dalam kitab I'anatul Talibin juga menyebut perkara yang sama, dan juga kitab Fathul Wahhab juga sebut perkara yang sama. Jadi harap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ni bukanlah suatu perkara yang baharu, tetapi ia adalah perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi sama-sama jangan lupa untuk kita mengambil ilmu secara bertalaqi. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala khairah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. So saya harap semua faham. Kalau pakai handsock, Siti Haurul Ain, kalau pakai handsock pun pasti lengan tu bukan luas macam ni. Ni kita bincang tutup aurat dalam solat. Kalau di luar solat, kalau ni terbuka, orang tak nampak, tak ada masalah. Dalam solat, sebab dia melibatkan batal tak batal. So kalau pakai handsock dekat sini, ini pun pastikan tak terbuka supaya tak ternampak sampai ketiak. Ada setengah orang pakai handsock sampai ni. Tapi bila dia jatuhkan lengan, jika dilihat dari bawah, saya tunjukkan jika dilihat dari bawah, nas kitab saya tunjuk nas kitab lah senang. Okey. Ni kan bahagian al-kum, nampak? Disebut bahagian al-kum, atau terbuka luas bahagian al-kum, pergelangan tangan baju. Sekira-kira ternampak darinya bahagian aurat itu, maka batal solatnya.
Itu saya ada share juga tadi link Facebook ni, Facebook saya lah ni. Maka tak sah. Sesama jemaah perempuan pun terbatal juga. Dia sebab bukan masalah sesama jemaah perempuan, walaupun solat sendirian. Walaupun solat sendirian, ni nas kitab. Okey. Kat mana dia tulis? Sendirian. Kalau kita solat sendirian pun sama juga. Dalam masalah solat, tak kira lah kita solat bersendirian atau kita solat ramai-ramai, sama je hukum dia. Okey. Ini huz maksudnya kalau pakai juban tudung labuh nak solat serkup dekat dalam tu kena cover jugalah bahagian leher. Betul. Kena cover bahagian leher juga. Sebab kalau kita pakai tudung labuh sekalipun, tapi sebab tudung labuh tu dia masih lagi dalam paras aurat. Jadi jika dilihat dari paras tudung dia tu, nampak tak leher? Kalau nampak, batal solat. Jadi dia masukkan tudung dia tu dalam leher dia, dalam baju ni. Dah kompor-kompor tak terbuka. Kan? Ambil wuduk, berkemban, baju lengkap, dua-dua sah wuduk, tak ada masalah. Dalam keadaan pakai baju lengkap ataupun berkemban, sah wuduk. Solat tertutup tapi berpakaian ketat bagi perempuan makruh. Bagi perempuan makruh. Okey. Kerana makna tutup aurat ialah menutup warna kulit. Menutup warna kulit dengan suatu lapisan. Ini saya bagi ta'rifan, menutup aurat. Menutup aurat ialah menutup bahagian yang wajib ditutup dengan sekira-kira dia meletakkan satu lapisan. Okey, satu lapisan pakaian, macam tadilah ni satu lapisan pakaian. Sekira-kira lapisan tersebut melindungi daripada nampak warna kulit asal. Walaupun pakaian dia putih, jadi pakaian seorang warna putih, mungkin nampak bayang-bayang anggota. Tetapi warna kulit asal dia tertutup, maka itu dikira sebagai tutup aurat. Okey, walaupun ketat. Walaupun pakaian ketat. Macam ni, nampak bentuk tubuh. Kan? Tetap sah solat dia. Kerana yang dinamakan tutup aurat adalah menutup warna kulit. Okey. Perempuan berpakaian ketat makruh. Makruh yang berat untuk ditutup. Maksudnya kena tutuplah sebaiknya. Tapi kalau diandaikan seorang wanita tu dia pakai pakaian ketat, tidaklah berdosa. Melainkan jika dia pakai pakaian ketat niat untuk menarik perhatian lelaki. Guna telekung kain kashibo lah tu. Kain kashibo kot kalau tak silap. Okay, melekat pada badan. Sah solat dia. Sah. Okay. Kalau di surah awam, pastikan kena dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Lekra. Kashibo pula. Betul. Kain lekra Cik Puan Anis. Betul. Kain lekra. Okay, macam baju Sabela kan. Kain lekra. Okay. So, ngangam tadi pukul 11. Alhamdulillah. So, terima kasih banyak semua kerana ikuti kelas kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa yang kita belajar, kita doa kepada Allah supaya kita boleh amalkan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mahmud, kalau nampak seluar dalam masih tutup aurat, masih tutup aurat. Okay, seeloknya cover lah. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam.